Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk matematik tingkatan 3 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada satu topik 1.1b menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Jadi pertama sekali kita akan terangkan dahulu apa yang kita perlu buat untuk menukar satu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Jadi pertama sekali kita perhatikan dalam soalan kita tu semestinya kita akan dibekalkan satu nombor, sama ada dia dalam nombor bulat atau pecahan atau perpuluhan. Jadi semua ni pun boleh, semua jenis nombor pun boleh kita tukarkan kepada bentuk indeks. Jadi kita juga akan dibekalkan satu asas lah. Jadi anda mesti kena tahu apa itu asas, iaitu dalam bentuk indeks tu yang besar ini adalah dipanggil sebagai asas, manakala yang kecil tu dipanggil sebagai indeks lah. Jadi ini dipanggil sebagai A kuasa N. Jadi semestinya asas tu akan diberi, iaitu apakah nombor untuk yang bahagian ni. Dan lepas tu kita akan gunakan pembahagian berulang lah. Jadi walaupun kita boleh gunakan pendarapan berulang, di sini saya nasihatkan anda gunakan pembahagian berulang adalah jauh lebih senang. Jadi kita akan bahagi sehingga tinggal 1. Jadi bilangan kali bahagi itu sebenarnya akan memberitahu anda nilai indeksnya. Sebab bilangan kalinya bahagi sebenarnya adalah sama dengan bilangan kalinya darab. Jadi itulah kenapa kita gunakan pembahagian lah. Sebenarnya dia juga boleh gunakan pendarapan, tapi berbanding dengan pendarapan tu, pembahagian tu adalah jauh lebih senang. Nanti kita akan terangkan dengan lihat contoh kita lah. Jadi akhir sekali kita hanya perlu tuliskan kita punya jawapan tu dalam bentuk indeks, iaitu A kuasa N. Jadi seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh yang melibatkan nombor bulat, integer, pecahan dan juga perpuluhan untuk kita kaji bersama kaedah penyelesaiannya. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat contoh tu. Jadi arahan soalan di sini adalah lebih kurang sama dengan arahan soalan dalam latihan buku teks. Jadi tulis setiap nombor berikut dalam bentuk indeks menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Jadi kita akan gunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan ni untuk kita tuliskan. Akhir sekali kita punya jawapan tu kita memang perlu tuliskan 3 dengan kuasa berapa tu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena bahagikan 27 ni dengan 3. Jadi untuk pembahagian berulang ni kita hanya setakat tuliskan hasil bahaginya, iaitu 27 bahagi dengan 3 kita akan dapat 9. Jadi kita akan bahagi lagi dengan 3, iaitu 9 bahagi 3 akan dapat 3. Jadi bahagi lagi 3, dia tinggal 1. Jadi kita kirakan bilangan kalinya bahagi, iaitu 1, 2, 3. Jadi dia dibahagikan sebanyak 3 kali, maksudnya dia adalah 3 kuasa 3. Dan kalau anda nak gunakan kaedah pendarapan berulang tu, anda boleh tuliskannya macam ni, 3 darab 3 darab 3. Jadi perhatikan di sini, bilangan kalinya darab adalah sama dengan bilangan kali nombor 27 ni dibahagikan dengan 3. Jadi sebenarnya pembahagian berulang tu adalah lebih senang lah, sebab kita boleh tentukan bilangan kalinya dibahagikan sehingga jadi 1. Dibanding dengan darab tu, kita tidak nampak bilangan kali pendarapan tu perlu dilaksanakan. Begitulah untuk soalan A. Mari kita lihat soalan B pula. Jadi beza soalan B dengan soalan A itu adalah soalan B itu melibatkan negatif. Jadi semasa kita bahagi itu, kalau kita masukkan negatif tu agak leceh lah. Jadi kita boleh abaikannya dahulu. Tapi ingat, semasa you tuliskan pendarapan berulang tu, anda mesti kena masukkan negatif. Cumanya di sini dibahagi tu kita tak payah masukkan lah. Sebab kalau kita masukkan tu agak leceh sikit. Jadi kita bahagikannya sehingga jadi 1. 32 bahagi 2 jadi 16. Jadi kita bahagi lagi, kita dapat ni 8. Bahagi lagi 2, kita dapat ni 4. Jadi bagi lagi kita dapat 2. Bagi lagi dapat 1. Jadi di sini kita hanya perlu tentukan bilangan kalinya dibahagikan 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kalau kita nak darab tu, kita mesti kena darabkan 5 kali juga. Dan ingat di sini semasa you darab tu, you perlu tuliskan negatifnya. Sebab di sini memang kita punya asas tu adalah negatif 2. Cuma yang kita bahagi tadi, kita abaikan negatif tu sebabnya agak leceh kalau kita bahagikan dengan negatif sekali. Jadi kita kena tuliskan negatif 2 kuasa 5 macam tu. Jadi begitulah untuk soalan B. Dan kita lihat soalan C pula. Untuk soalan C tu melibatkan pecahan. Jadi kalau untuk pecahan tu sebenarnya
kita hanya pilihkan salah satu, sama ada gunakan pengangka atau penyebut. Disebabkan pengangka kita ni adalah 1 dan 1, dan 1 tu kita bahagi sampai mana pun dia hanya tinggal 1. Jadi kita tak boleh gunakan 1 tu, kita terpaksa gunakan yang 125 dengan 5. Jadi sama juga kita akan bahagikan untuk tentukan bilangan kalinya perlu dibahagikan sehingga jadi 1. Jadi kita bahagikan, kita dapat 25. Bagi lagi 5 tu kita dapat 5. Bagi 5 lagi kita tinggal 1. Jadi kita lihat di sini adalah sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita tuliskan dalam penerapan bolang tu. Ingat semasa you tuliskan penerapan bolang tu, anda mesti gunakan pecahan 1/5 dan bukannya 5 sahaja. Tadi kita bahagi tu setakat nak tahu berapa kalinya perlu dibahagikan. Dan berapa kalinya dibahagikan tu sebenarnya sama dengan bilangan kali dia perlu didarabkan. Jadi di sini dia adalah 1/5 kuasa 3. Macam tu. Jadi sekarang pula kita lihat soalan D. Jadi soalan D ni pun sama juga adalah pecahan dan ada tanda negatif. Jadi sama seperti keadaan tadi, negatif tu kita boleh abaikan dahulu. Dan untuk penyebut dan pengangka di sini masing-masing ada nombor. Jadi kita sebenarnya boleh pilih nombor yang lebih kecil. Sebab semestinya atas dan bawah tu mesti didarabkan dengan bilangan kali yang sama atau dibahagikan dengan bilangan kali yang sama. Jadi di sini saya pilih 27 bahagi 3 sebab nombornya lebih kecil. Jadi kalau saya bagikan saya dapat ni 9. Bagi lagi saya dapat 3. Bagi lagi saya dapat 1. Maksudnya dia perlu didarabkan sebanyak 3 kali. Jadi di sini saya tulis semula negatif 3/4. Jadi saya mesti kena tuliskan pecahan tu dengan lengkap negatif 3/4. Dia akan didarabkan sebanyak 3 kali, iaitu negatif 3/4 kuasa 3. Macam tu. Jadi kita bahagi tu setakat nak tahulah berapakah nilai N tu atau berapakah nilai bagi kuasanya. Jadi sama juga untuk E tu, semasa kita nampak ada perpuluhan, jadi jangan bimbang. Sebenarnya kita hanya ambil nombor ini untuk kita bahagikan sahaja. Jadi kita bahagikan 16 tu dengan 2. Jadi kita dapat ni 8. Bagi lagi kita dapat 4. Bagi lagi kita dapat 2. Bagi lagi kita dapat 1. Maksudnya kalau kita nak tuliskan pendarabkan bolang tu, dia akan didarabkan sebanyak 4 kali. Jadi sekarang ni baru kita tuliskan dengan perpuluhan. Yang saya bimbang tu adalah jangan pula anda tuliskan 2 sahaja. Anda mesti kena tuliskan sifar perpuluhan 2. Sebab kita punya asas yang diberi tu memangnya adalah perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 2. Jadi kita punya jawapan tu adalah sifar perpuluhan 2 kuasa 4. Macam tu. Jadi untuk bahagian ni kita sebenarnya hanya belajar macam mana tukarkan suatu nombor yang diberi itu sama ada dia dalam bentuk nombor bulat atau integer atau pecahan atau perpuluhan, nak tukarkan kepada bentuk indeks tu. Ingat di sini kita setakat perlu bahagikannya dengan asas yang diberi itu sehingga jadi 1 dan kita kirakan bilangan kalinya perlu dibahagikan. Sebab bilangan kalinya perlu dibahagikan tu sebenarnya adalah sama dengan bilangan kalinya perlu didarabkan dengan sendiri, iaitu nilai N nya lah. Dan akhir sekali jawapan kita tu mesti dalam bentuk indeks, iaitu A kuasa N. Jadi itulah permintaan untuk jenis soalan semasa subtopik 1.1b ini. Jadi selepas anda faham konsepnya, ingat untuk cuba latihan 1.1b dalam buku teks anda. Kalau ada buku rujukan tu, anda sila cuba lebih latihan untuk kukuhkan kefahaman anda. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cik Kocong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cik Kocong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.